dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini perkongsian kita tentang kelebihan Al-Quran. Kita masuk kelebihan Al-Quran kerana kita dalam 16 ke akhir Ramadan kita kena banyakkan membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ramadan adalah setiap manusia yang beriman kepada Allah dituntut melakukan ibadah puasa sebulan. Dan di dalam Ramadan adalah peristiwa diturunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk petunjuk kepada kita. Kerana baginda pernah bersabda dalam buku yang terakhir sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabillah wa sunnati Rasulullah. Dua perkara aku tinggalkan kepada umatku, dan barang siapa yang berpandu kepada dua perkara pasti hidupnya tidak sesat buat selama-lamanya. Abadan abada, buat selama-lamanya. Jadi kita ni sebagai insan, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntung ditinggalkan mukjizat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan sunnah untuk kita pegangan. Di dalam kehidupan kita perlu dua perkara ini. Kerana dua perkara inilah yang menjamin kehidupan, kemudahan hidup kita di dunia dan akhirat. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yalah, datangkanlah ya kebaikan amal-amal semasa kita hidup di dunia untuk kepentingan akhirat. Kita beramal kat dunia ni kita nak untuk akhirat. Ad-dunya mazrarul akhirah. Dunia cari bekal, mati kita rehat. Jadi kita dah letih lah. Ya tuan, kerja pagi petang tolak yo tengah jamnya, Allah Rabbi. Baliknya dengan letihnya, long line-nya, terawih lagi. Letih. Kerja di letih. Tak ada. Ya. Tapi nanti kita kerja bukan tak ada pahala. Kita kerja ada pahala. Ya. Wa ja'alil mauta hayatan. Wa ja'alil mauta ya kita hendakkan. Wa ja'alil mauta dalam menjadi kebaikan. Wa ja'alil mauta kematian dengan rehat. Dengan hidup kita berusaha mencari amal-amal kebaikan. Kerana itu bila kita mati kita rehat. Tak ada soal. Apa buat dah? Dah. Apa dah kita buat? Ramadan saya dah buat ni semua. Bukan kita yang jawab, amal kita yang jawab. Kita dah berkaku dah di bawah. Tak? Amal kita. Sebab kita, roh kita tu berjalan. Badan kita hanya disimpan. Ya. Di alam dunia Rasulullah mengatakan ummahku antara 60 wa 70, antara umur 60 ke 70. Kalau lebih tu istirahat sampai kepada 9 yang ada sekarang 98 99 itu istirahat. Dia dah jangan. Waktu itulah kita nak kena ibadah. Baik, kita ni sekarang masuk fasa yang kedua. 16 hari bulan kita dah masuk fasa kedua. Fasa untuk mencari maghfirah Allah Ta'ala. Yang pertama, al-awal Ramadan, rahmah, kasih sayang. Wasatahu Ramadan, maghfirah. Mudah-mudahan, wa akhir Ramadan, ghafira lahu faqaddama bizambih. Akhir Ramadan, kita dapat keampunan. Nanti kita seperti kain bersih. Seperti anak yang baru lahir. Anak kita yang baru lahir. Maknanya, kita dapat memanfaatkan kehidupan kita sebab ayat. Baik. Maka demikian dijelaskan. Al-Quran ini sebagai panduan yang telah ada garis pandu. Dalam bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan siapa-siapa yang membaca mengisi dengan Al-Quran. Ini daripada hadis yang diriwayatkan yang sanadnya daripada siapa? Abdullah bin Mas'ud yang saya katakan. Abdullah bin Mas'ud orang Badui, hitam legam, tak lawa, tak hingsem. Duit. Orang-orang Arab ni kalau tuan-tuan pergi Mekah orang Arab, hey so. Kalau boleh lah muslimat nak kahwin orang Arab dah.
Kita pun nak kahwin orang Arab, tapi orang Arab tak tengok kita pun. Betul tak? Sebab orang Arab dia nak kahwin orang Arab, tidak? Tapi Badui ni, bangsa Badui yang orang Madinah, bangsa Badui hitam tegam. Ada juga. Kalau negro tu besar sikit tak, negro ya. Tapi ini hitam pendek, kaki kecil, betis kecil. Lalu orang-orang Arab ejek dia. Tapi Rasulullah selalu memuji ya Abdullah bin Mas'ud kerana dia banyak hafalan hadis. Beribu-ribu hadis dia hafal. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dia hafal. Ini ya Abdullah bin Mas'ud, satu sahabat yang mulia. Baik. Sesiapa saja man ja'ala al-Quran amanahu ya amamahu qaduhu ilal jannah wa man ja'alu wara az-zahrihi syaqahu ila an-nar. Siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai imamah, pemimpin, ya, pasti dia akan dipimpin oleh Al-Quran masuk dalam surga Allah. Jadi kita sayangilah Al-Quran, baca Quran, ya, kalau boleh. Al-Quran tu ada saubul Quran, ada pakaian. Apa dia pakaiannya? At-tajwidul Quran. Kita bila baca Quran, ya, orang Pantai Timur biasalah, kori ayat lah. Kebanyakan dari Pantai Timur memang hebat. Kayak saya paling minat dulu yang Rogayah Suluk. Ya, dulu lah. Kalau Kedah tu saya minat Ismail Hasim ni lah. Dulu 7 kali Johan antarabangsa. Sebab orang Malaysia ni hebat. Lidah kita boleh diubah-ubah dengannya. Sebab tu kita baca Al-Quran. Nescaya kalau kita membelakangi Al-Quran, nescaya Quran akan tidak menolong kita untuk kita masuk ke dalam neraka. Dia tak tolong kita pun. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan menemani kita di dalam barzah. Kita hidup kat dunia antara 60 ke 70 atau lebih. Tapi kita duduk dalam barzah lama. Tak percaya? Tok Yang ke, Tok Aki dulu dah meninggal dah lama. Selagi tak kiamat, dia tak dihidupkan oleh Allah. Tok Aki kita, Tok Ujang kita dulu yang meninggal berpuluh-puluh tahun, ada yang 100 tahun lebih tak? Bayangkan zaman Nabi-Nabi dulu, ya. Jadi bayangkan mereka ni akan dihidupkan balik apabila habis kiamat dunia. Maka dihidupkan semula, dikumpulkan di padang mahsyar. Umat terdahulu punya ramai kumpul satu tempat. Bayangkan, dunia sudah digulung, dikiamatkan, maka timbulkan nama tempat dimakan Yaumil Mahsyar. Itulah tempat. Sebab itu kita kena yakin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman ni percaya dengan perkara yang ghaib. Kita tak dapat tengok syurga, kita tak tengok. Atau nenek kita cakap syurga, jangan neraka, tak masuk syurga. Dia ingat saya dah. Jangan nakal, nanti tak masuk syurga, masuk neraka kamu. Ya tak? Tapi kita tak tahu apa syurga. Sampai sekarang saya tak jumpa syurga neraka. Ya tak? Hanya orang dulu nakal sikit. Ya, Mat, kau nak tengok syurga tak? Senang. Tahu tak? Ambil kulit limau tu kan, pacuk kat mata. Aduh, pedih. Dapat tak syurga? Dia dah dapat syurga, pedih. Dia nakalnya dulu ya. Nampak tak syurga? Tak dapat. Allah, sakit pedih tu. Takkan nampak syurga. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tak dapat pahala. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak, ya Allah, masjid penuh sampai kaki 5 orang sembahyang. Balik tu, bang, abang bawa apa? Bawa kuning jalur hijau. Ya, bawa masuk dalam kereta. Apa tu? Pahala. Allah. Jangan pahala je. Masjid lah maklumkan. Oh, hari ini ada berbuka puasa, kambing golek. Oh, penuh masjid. Jangan pahala, kambing golek cukuplah. Bahawa nafsu manusia ni kuat. Betul tak? Nafsu manusia ni kuat. Betul tak? Itulah satu bukti. Maka dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuhu.
Ahlul Qur'anihum ahlullahi wa khassatuhu. Kalaulah orang jadi ahli Quran, dia akan seronok, manisnya membaca Al-Quran. Kalau dia tak baca, tak seronok. Rasa, alah, apa yang aku tak baca ni? Apa sebabnya tak seronok? Sebab Quran ni bila kita baca, kita rasa seronok, nikmatnya. Dah hasil ya hasilu, seronoknya kita. Bi nikmatillah, ya. Wa ta'zirul a'mal, kemanisan dalam kita beribadah. Kerana kumpulan ahli Quran ini dia seronok. Di mana pun dia nak ada Quran. Di mana kita pergi ada firqah membaca Al-Quran. Kalau kita balik ke Kelantan, mesti ada kumpulan baca Quran. Kita duduk sekali. Kita nak balik ke Kedah, kita duduk, oh di kampung ada kumpulan baca Quran, kita mesti nak duduk. Kerana kita ahli Quran. Seronok sangat. Tapi kalau tak dapat jual, wallah. Ya tak? Tapi orang yang tak ada manisnya Quran, dia tak seronok. Alah Quran. Sampai ketua dia tak belajar Quran. Dia malu dengan manusia, dia tak malu dengan Allah. Sebab itulah soalan di padang barzah, di alam apa? Di alam barzah nanti. Pertama, dia kata, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Kita hafal kat dunia dah, kita tulis dah sebelum tidur kita baca. Bukan kita yang jawab, kita dah hafal. Dah tulis dah. Ustaz, saya dah hafal dah semua. Tak payah nak fikir-fikir. Kita tak jawab, kita kaku dah. Ya tak? Kita dah kaku. Yang amal kita yang menjawab. Allahu Rabbi. Ma imamuka? Soalan salah satu. Apa imam kamu? Bukan imam masjid. Imamuka Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran itu ikutan kita. Dalam hadis tadi adalah pimpinan kita adalah Al-Quran. Ya. Hasinul Quran bi aswatikum. Bacalah Al-Quran dengan seelok-elok bacaan. Dalam kuasis saya bagi tahu dulu ya, silap saya. Dalam kuasis, ya, geng Al-Quran. Ada tak geng mengaji? Geng mengaji. Saya suka dengar tu. Ahli panelnya 3. Siapa dia? Ustaz Farul, Ustaz Tarmizi, betul? Syekh Karim dan Ustazah. Ya. Itu kita ikut. Sebab itu ramai yang mengikuti. Dulu sejam. Tapi merayu kepada wasit jadikan sejam setengah. Kalau kita tak mengikuti, kita duduk dengar, dapat pahala. Dengar je. Tak payah baca. Dengar, dapat pahala. Ini Quran. Pegang Quran dapat pahala, susun Quran. Janganlah pergi masjid susun Quran. Quran ada susun, esok susun, pindah balik. Itu je. Kerja apa susun Quran? Kenapa susun Quran hari-hari? Nak cari pahala. Lebih besar membaca Quran pahala. Satu huruf. Ya. Siapa-siapa ya membaca Al-Quran. Qara Al-Quran min kitabillah. Asari amsalihah. Seba'ami'ah. Akan diberi pahala. Bukan sikit pahala. 10. Satu huruf di 10 pahala. Sehingga kan pahala itu jatuh kepada 700 pahala. Cuba bayangkan. Inilah kita nak kita baca Alif Lam Mim. Alif harfun, Lam harfun, Mim harfun. Tapi tak boleh baca itu. Saya dah baca Ustaz, hari-hari saya baca. Berapa? Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Itu aja. Ini misal dalam hadis ni. Satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca satu lembar, berapa huruf dah? Super banyaknya pahala ya Rabbi. Ya, tapi pahala tak nampak. Kalau pahala nampak rasa penuh masjid. Ya, pagi ni saya baca surah Al-Kahfi. Adalah 4 orang datang. Itulah 4, 5 orang, dulu ada 10. Itu. Geng-geng orang yang dah pencen dah, tak kerja semua. Itu pun mau datang. Daripada melanggur aja. Ya tak? Kita biarlah ya, Quran ni sahabat kita. Sebab nanti Quran itu akan datang ke kubur kita. Dia yang teman kita. Isteri masa sayang ni, sekarang ni sayang, I love you too, I love you too. Kita meninggal, habis-habis seminggu, 2 minggu dah dah. Mana harta dia? Ya.
Nah, abang simpan duit banyak mak meninggal. Habis berebut. Kena pula 2 isteri, 3 isteri lagi pening kepala. Contoh. Ni. Ya tak? Berani ke bang? Berani. Orang lelaki sini ramai yang TB, penyakit TB, takut bini. Betul tak? Tak apalah, seorang pun cukup. Ya tak? Kita nak jelek. Contoh saya je. Hasinu bil Quran bi aswatikum. Baiklah bacaan Quran tu. Dengan tajwidnya, dengan makhrajnya. Pahala. Ya tak? Hurufnya, huruf ha. Ha pedas macam mana? Ha di halqum jana. Kita kena sinu. Ihdinas. Ada orang baca diheret huruf mati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tak boleh tak boleh diheret kerana dia huruf hamas. Ada 10 huruf hamas. Huruf qalqalah pun tak boleh diheret. Walaqad jadi walaqad walaqad ja'akum. Sesungguhnya. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah li akbar. Kena belajar semua. Ya, kena belajar. Sebab itu kita belajar pakaian as-saubil Quran, pakaian Al-Quran. Dan kita tadabbur, kita tahu ini Al-Quran. Betul tuan-tuan muslimin sekalian. Kalau kita baca Quran, kita hayati seronok. Tak cukup masa. Betul, tahu-tahu meninggal lah. Tak cukup masa. Nah, sekarang pun tak apalah, kita mesti berusaha kerja, cari kebajikan. Amal niatkan datang tu adalah kebajikan. Kerja tu semua kebajikan. Apa yang kita buat kebajikan. Semua pahala, semua pahala. Semua bukan baca Quran je pahala. Kita buat kerja, semua dapat pahala. Ya tak? Rasulullah SAW ada mengatakan dalam hadis dia. Ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu jaga ahli keluarga kamu. Ya, ahli keluarga. Isteri kita santuni macam mana? Ya, anak-anak kita 7 tahun ke 10 tahun kita ajarkan Quran. Ajarkan sembahyang. Bagaimana muparakah, bagaimana masbuk, bagaimana muafiq. Ajar. Ini kadang-kadang kita minta maaf sebelah kita, dia sembahyang, orang imam rukuk, dia tak rukuk. Imam i'tidal, dia baru nak rukuk. Rakaat pertama. Sedangkan dia masbuk, wajib masbuk ditanggung oleh imam Fatihah tersebut. Tapi sebab tak ada ilmu, bila imam salam, dia pun Islam. Dia pun salam. Maka rakaat tak ada dia. Dia tak cukup. Kalau 4 rakaat, baru 3 rakaat. Kerana dia tidak masuk tidak bersama imam tadi, dia pentingkan Fatihah dibaca, maka imam sudah rukuk, kita wajib rukuk, dia tak rukuk. Bila imam i'tidal, kita sudah hilang 1 rakaat. Ini segi masbuk. Muafiq lain, mufarakah lain. Mufarakah macam mana? Kita sembahyang seorang-seorang, balik ke Kelantan, sembahyang seorang-seorang. Tiba-tiba ada jamaah datang belakang, jadi makmum kita. Niat daripada kita seorang menjadi imam, dapat pahala imam. Tiba-tiba kita sakit perut, tak tahan. Tiba-tiba, alah, gelisah, malam tadi tak makan tom yam ke pedas ke apa tak tahu. Sudah. Kita keluar jadi, kita segera pula sembahyang sendiri, mufarakah. Boleh. Disebab perkara ini dinamakan amal dengan niat. Niat kita kena mengubah. Semua dengan niat. Baik. Waratil Quran tartila. Elokkan bacaan Quran, ya, seelok-eloknya dengan bacaan yang tersusun. An Abi Abdurrahman ibnu Mas'ud. Yaqulu je tadi Abdurrahman ibnu Mas'ud. Apa dia? Abdullah bin Abdul Mas'ud ya. Apa dia kata? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan dari kitabillah walahu bihi hasanatun wal hasanati bi asri amsalia la aqulu alif lam mim yang tadi saya bacakan tadi ya. Kelebihan itu hadis yang sahih. Kemudian dijelaskan di sini malam yattaqan nabil Quran falaisa minna. Siapa-siapa yang tidak memperelokkan bacaan Al-Quran dengan suaranya, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Kena berusaha lah. Huruf short macam mana. Ada kadang ihdinas siratal pening pada kita. Short di mana? Ya. Itu sebabnya kita cari orang Arab yang boleh lahjah ataupun orang yang pandai baca Quran, kita minta tasmih. Dengar ya ustaz, tolong dengar bacaan saya ustaz. Saya pun kadang-kadang saya minta tasmih. Tahulah lidah Jawa lain, lidah Kelantan lain. Kita kena ngakulah.
Ya tak? Jadi kita kadang-kadang sebutan kita, ya, kita kadang ambil sanad. Seeloknya kita carilah siapa orang Arab yang boleh kita ni, ambil sanad. Kita ada bukti bagi kita bacaan kita sahih. Orang Arab lain bacaan, ladah. Ya, lahjah dia. Kita lahjah kita lain. Jadi kita berusaha macam mana untuk mengusaha lahjah yang baik yang diterima oleh Allah Taala. Kalau sirah dah jadi lain. Ya, sirah maknanya rahsia. Kalau sirah jalan kan lain. Mustaqim maknanya lurus. Mustaqim itu nama orang mustaqim. Kan lain dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ni. Siratal ladzina an'amta itu pun banyak. Satu ukun an nun mati bertemu ya ain izhar hakiki. Ya hurufnya ada 6. Tajwid kena hafal. Oh, kena hafal. Kadang-kadang orang belajar tajwid hukum, mau huruf ihfah ada berapa? Saya ingat dulu Ustaz, tapi dah lupa. Huruf ihfah hukumnya 5 je. Apa dia? Izhar hakiki, ihfah hakiki, idgham al-una, idgham bil-una, iqlab. Itu je. Contohlah. Sikit-sikit kita dihafalkan. Sebab di kerja dia. Kita baca Quran ada kerja dia, ya. Ada kerja dia. Siapa dia? Iaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Hurufnya 28 saja sebenarnya. Itulah dipusing-pusing dalam Quran. Huruf hijaiyah ada 28. Tolak lam alif ya. Lam alif ya ditolak. Ya. 28 dari huruf hamzah sampailah huruf ya. Itulah berpusing dalam Al-Quran. Ya tak? Macam kita lah huruf huruf tulisan Umi itu ada berapa semua? Tulisan Umi kita. Saya. S-Y-A. Saya kan? Itulah dipusing-pusing untuk ejaan. Jadi Jawi pun macam itu. Al-Quran pun begitu. Huruf itulah 28 dipusing-pusing. Tapi hukumnya yang banyak. Ya, hukumnya banyak. Hukum yang 5. Ya, kemudian hukum izhar safawi, ihfah safawi. Apa? Idgham muslain safawi. Bimati pun ada 3 hukum. Pening kepala kita. Ya, izhar safawi. Ya, idgham muslain mim mati bertemu mim. Ihfah safawi mim mati bertemu dengan ba. Wah, tu kena. Bukan saya nak ngajar, tapi itulah salah. Susah dia. Tapi insya-Allah bila kita minat, insya-Allah. Apa pun kalau kita minat, kerja pun kalau kita minat, kita boleh buat. Ya tak? Saya dulu minat baiki motor. Tak, saya pakai motor Vespa dulu, gedek tahun tu. Ya. Jadi tahun 80 beli Vespa tu. Vespa tu sekarang jadi antik lah. Jadi bila cuti saya obol Vespa. Saya buat sendiri. Bujuk kawan saya Cina tu mekanik. Saya buat sendiri. Dia dah pasang, ya. Dia bukan ada, dia pakai minyak tuti kan. Masuk gear satu, reverse. Aduh, gear satu masuk reverse. Dah tak pandai dah tu. Buka pandai. Sekuru lebih. Bukan bidang kita. Ya. Ini bidang kita lain. Jadi ilmu agama bukan bidang kita. Kalau dia kontraktor, beza dengan arkitek. Dia dah berbeza. Baik. Dijelaskan di sini daripada hadis yang menuntut. Malam apa tadi? Qala faqra'u ma tasayyara min. Maka bacalah Al-Quran itu mana yang mudah bagimu. Yang mudahlah, jangan susah-susah baca. Rahsah. Mula-mula kita susah, dia lama-lama mudah. Al-Quran ni sebenarnya bila kita jinak dengan dia, kita jadi laju. Ya, sebab pelajar saya pernah mengajar saya mu'alaf. Mu'alaf 6 tahun saya mengajar mu'alaf. Ya, dari Filipin, daripada Indonesia, daripada orang India, orang Melayu, ya, dan orang apa ni? Orang orang apa? Allah, Cina. Dia yang sungguh-sungguh tu boleh saya tarik masuk kelas tahsin. Sehingga kan saya ada buat satu tajwid lah. Syahra dan namanya dia namakan sahlah, mudah dalam mempelajari ilmu tauhid, ilmu tajwid. Jadi ketika itu saya kat Brunei Darussalam, saya buat mengarang buku tajwid kerana tugas saya ketika itu memberi panduan kepada guru-guru untuk mengajar tajwid yang mudah kepada pelajar-pelajar budak-budak lah.
Ketika itu pun ingat tak siapa yang pernah baca kitab Kadir Leo, tajwid Kadir Leo? Itu sama-sama buat dia. Dia kadang selalu rujuk kat saya lah. Tapi saya tak rajin. Dia rajin banyak pergi ke kedai buku, buku ciptaan karangan Ustaz Kadir Leo. Dia Kadir Leo ini Cina masuk Islam. Dia cakap nyepelan, tapi dia buat kitab rajin. Dia kerja juga di Brunei bagian dakwah. Dia bagian dakwah saudara baru. Baik. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah dan perhatikan. Kita jangan pula sembang. Bila Quran dibacakan, kita dengar. Ya, sama-sama. Dapat pahala. Kita tak boleh baca, kita dengar je. Orang tu baca, pahala. Dia duduk tu. Sedap je suara dia. Dia dengar. Macam tu dah tadi. Geng. Geng mengaji lah. Kita dengar dapat pahala, betul. Saya sebab itu. Itulah yang kita dah malas nak baca. Ya tak? Waktu rehat kita dengar. Sejam setengah. Jadi itulah. Mudah-mudahan ya. Baik. Jelas di sini kesimpulan Ramadan. Kesimpulan Ramadan. Pertama, setiap amalan akan diperganda. Pertama, kita buat apa saja amalan kita ganda. Rasulullah kata, khairukum li ahli wa ahrikum li ahli. Buat baik dengan keluarga kita. Tolong ya, balik letih. Isteri bawa kerja, balik letih. Tolong masak. Hari ni masak apa? Ya. Kuih tunjuk je tak? Balik tu balik penuh je tak? Jadi jangan membazir. Sebenarnya kita ni bulan Ramadan, betul ke tak? Saya rasa bulan Ramadan ni, kalau sahur saya dengan susu haigot dengan roti yang keras tu, roti apa tu? Roti yang keras tu, itu cicah, cukup satu je. Sampai juga petang. Itu je. Ya. Tapi tak berkurus. Kalau dah pattern keturunan gemuk, dia tak berkurus. Pattern dah keturunan gemuk. Minta maaf ya. Bukan nyindir. Dia keturunan dia. Kan saya tak kedengar sama-sama. Saya dia memang pattern keturunan gemuk-gemuk. Bulat-bulat semua. Ya, pendek gemuk. Itulah macam si Abdul Rahman bin Mas'ud. Jadi dah pattern dia. Nak kata macam mana? Nak kurus, nak selip, payah. Jadi gastrik pula jadi. Dia dah pattern dia. Makan tak banyak sebenarnya. Tapi dah keturunan dia. Nak kata macam mana? Kalau pattern kurus, ada tempat saya di masjid tu, jatan kuasa juga. Ya, Pak Lah namanya. Ya Allah, pinggangnya boleh pegang. Kurus. Makannya kuat. Tapi tak gemuk-gemuk aku kata. Ya. Makannya kuat. Kalau dia buka puasa, ya Allah, tak habis kau makan ni. Ada sakor. Tapi pinggang kecil tu. Memang pattern dia, keturunan dia. Anak-anak ni semua je tu. Dia sekarang duda lah. Siapa nak menawarkan ni boleh. Dia duda, dia sorang ya. Dia makan kat masjid tu, dia buku kat masjid. Tapi saya puji dia kerana dia boleh berpuasa bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. 3 bulan. Mampu kita. Kita bulan Ramadan pun pening kepala rasa. Dia 3 bulan. Tiap tahun. Memang hobi dia. Hobi dia berpuasa. Kita payah nak itu. Ini orang dulu-dulu tok kiai je. Ya tak? Baik. Yang keduanya beramal mendapat redha Allah Ta'ala, mendapat Jannatul Riyad. Tak ada pada bulan lain. Bulan Ramadan ada. Dinamakan Jannatul Riyad. Kita dapat surga. Nama surga Ramadan Jannatul Riyad. Yang ketiga, apabila bersungguh-sungguh beribadat pada waktu siang, mangsa Ramadan, siangnya dia berpuasa. Malam wahtisama bi iman, dengan iman melakukan solat tarawih, maka ganjarannya sangat besar. Ghafiralahu faqad dama bi dzambi, diampunkan dosanya. Yang keempat, insya-Allah Allah akan mendapatkan pengampunan untuk kita insya-Allah. Yang ke-15, mendapat nikmat iman dan amal. Seronok kita, ya. Jadi itulah perkongsian kita, rasanya setakat itu.
Lebih 9.30 tuan belum? 11.30 belum? Belum. Saya takut 11.30. Sebab tengok muka saya je, tengok pintu lapang. Baik, tak apa. Jadi kita carilah. Fastabiqul khairat. Maka bersungguh-sungguh. Burulah, kejarlah Ramadan ni. Kerana belum tentu tahun depan kita dapat. Kita nak dapat ni pun panas ya. Apa makna Ramadan? Panas. Ramadan maknanya panas. Sebab itulah kita cuaca pun panas. Ya, Ramadan ni rasa panas. Ya. InsyaAllah kalau kita balik kerja, memang kita baju kita tak pakai lagi esok. Kalau baju tu pakai lagi, wallah alam lah, tak tahulah cerita apa. Jadi siapa tak tahu ya, badannya tak panas kot. Jadi sebab itulah kita dalam Ramadan ni cari 5 perkara ni kita. Pertama, tumpukan kita berusaha untuk mendapatkan pahala. Kerana ini peruntukan Ramadan. Kita tak tahu. Sebab Ramadan ini tak semua orang dapat. Baru waktu berita, sahabat saya tadi bagi tahu berita dalam WhatsApp geng, dah meninggal seorang. Dah umur-umur kita ni umur dah masuk 70 apa lah. Tuan-tuan muda lagi. Belum lagi. Ya. Kita ni dia ada 5 perkara je untuk kita insan dunia. Pertama apa dia? Mula-mula mata dah kabur. Ya tak? Dia rukun manusia ni. Mata dah kabur. Dah kabur dah mata dah. Ya. Yang kedua, pipi dah kendor dah. Kalau dulu kita pegang pipi kita kerai tak? Sekarang kita main-mainkan boleh. Sebab dah kendor dah. Tapi lagi seronok tak? Kalau dulu cegang kan, anak dara kita baru kahwin cegang, tak percaya dah. Kita anak kita yang masih budak 15 tahun tu cegang. Sekarang dia 60 tahun. Senang pegang tak? Sulipai nak pegang tak? Pipi dah kendor. Ya. Yang ketiganya, rambut dah luntur lah. Buka dia ya. Saya dah luntur, dia dah terang putih lah. Lagi sudah tak? Belian mana ada? Tuan tak ada belian ni, saya dah banyak. Ada juga belian dia lah. Belian. Jangan didai. Biar dia. Sunnah tu. Belian. Anak muda sekarang pakai apa? Pewarna yang putih. Saya tanya anak muda, baru umur 21 tahun. Saya tanya, "Dek, kenapa kau pakai putih? Kau dah ubat ke?" Ya, Tok. Saya tak ubat Tok. Sebagai Tok, Tok tak ubat Tok. Apa tu? Passion. Tengok. Apa bahasa dia? Tak. Kenapa kena macam tu? Tak. Kalau saya tak pakai tu, nampak macam budak sangat. Tapi kalau saya pakai, ada macam dia kata, macam dewasa. Jadi ramai anak dara suka kat saya. Betul juga. Perempuan ni dia nak cari orang yang dewasa tak? Itu kanak-kanak dia tak nak. Dewasa sikit. Oh, bagus fikiran dia. Tu. Ubat. Berubah warna. Yang ketiga. Yang keempat, apa dia? Pertama tadi, mata dah kabur. Kedua, pipi dah kendor. Ketiga, kabur. Yang keempat, gigi dah gugur. Tuan-tuan gigi, jelah dia yang gugur kat accident tu, gugur lah. Gigi dah gugur. Yang kelima, itulah, tunggu saja nak masuk liang kubur. Jadi beringatlah. Jangan kita sibuk benda-benda macam kadang-kadang tengok YouTube tu kan, telinga tengok astagfirullahalazim, macam-macam dia. Kita nak layari ni, kalau YouTube ni saya nak layari, contohlah saya nak layari ustaz ni tuk-tuk. Bukan dapat ustaz tu dulu, orang lain dulu. Iklan tu yang dulu. Iklan tu cantik tak apa. Iklan tu ya Allah, pening kepala. Astagfirullahalazim. Habis pahala aku. Tapi sebab nafsu tu kadang-kadang teringin, elok juga. Tu pahala habis, pamalagha, ya. Yang kita wakil tu ya. Sebab itulah hendaklah kita lazimkan sebelum membaca Al-Quran dengan doa. Doa dalam Quran senang ya. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bukakanlah pintu hati. Doa, bukalah pintu hati dengan kebijaksanaanmu ya Allah. Hikmataka wansur alaina, tolong kami.
Min ghaza, untuk memahami hazanah Rasulullah Al-Quran. Min ghaza ini rahmatika rahman rahim. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya perkongsian kita sudah cukup. Dan apa lagi? Mempelajarinya. Quran ni kita belajarlah. Hari ini kita buat Quran je lah untuk Quran ni sebenarnya seronok tau kita belajar. Belum-belum mempayah. Lama-lama seronok. Bila seronok dia cepat pandai. Cepat pandai. Sebab dia bukan bahasa kita. Dia bahasa azam. Ya. Bahasa Al-Quran. Bahasa yang khas untuk baginda Rasulullah SAW. Kerana baginda Rasulullah SAW, umatnya umat pendek. Tapi kenapa dia lebih mulia daripada umat terdahulu? Kenapa? Sehingga kan suatu masa nanti di padang mahsyar, umat-umat dahulu begitu lama duduk di padang mahsyar, ada yang kedudukannya peluh lebih tinggi daripada badannya, menguap, mati dah tak mati dah. Mati dah dia sekali je. Ada mati dua kali? Tak ada. Yang mati biasa dia adalah malam tidur baru mati hidup balik. Itu kita hanya doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Telah kau matikan aku, kau hidupkan balik, dan kami bersyukur ya atas pertolonganmu. Kita tiap-tiap malam kita mati, istirahat. Tapi tak mati betul. Sebab nyawa kita tak keluar, roh kita tak keluar. Bila roh kita keluar daripada badan, itulah kita mati yang sungguh-sungguh. Bila kita belum mati, kita cari apa yang kita boleh bawa untuk bekalan kita. Ya, mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita dapat mengisi kebaikan-kebaikan yang memanfaatkan dia min akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan banyakkan doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kau habarkan kepada hamba kami, umatmu, kalau dia nak dekat kepada kami sejengkal, kami lagi dekat kepadanya seinci. Allah sayang kita tak? Mana sayang? Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau dia nak dekat dengan kami sejengkal, kami nak dekat kepadanya seinci. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Banyakkanlah berdoa, kami kabulkan. Falyastajib la'allakum yasudun. Jangan lupa berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Orang yang banyak berdoa, otak cerdik. Betul tak? Orang banyak berdoa, otak cerdik. Apa doa yang kita nak? Kalau kita nak jalan dari rumah, apa doa yang paling mudah? Doa itu Allah anugerah kepada Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gering sebelum wafat. Sayyidatina Khadijah, Allah kirimkan doa melalui Jibril. Tuan-tuan baca tak? Tapi tak tahu apa sirah ni. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa hadiah Allah kepada Sayyidatina Khadijah, wanita tunggal yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan dihantarkan doa sebelum wafatnya Sayyidatina Khadijah di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Jadi kita nak keluar rumah, kita mulakan kaki kanan. Allahumma inni as'aluka amantu billah fatawakkaltu 'ala Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah perjalanan kita kalau jam tu tak jam, ada je jalan, insyaAllah. Dia jalan, tahu dah apa yang berjabat. Ini amalan. Kita nak masuk surga pula. Wa adkhilnal jannata daras, masuk dalam surga dengan sejahtera. Aku li qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.